Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang bahagia Tuan Imam, seluruh pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita sekali lagi. Semua yang ada dalam masjid pada malam ni, muslimin, muslimat dan juga yang keluar daripada masjid dan juga yang berada di rumah. Semuanya yang mana Allah taala masih beri peluang kepada kita untuk berada di bulan Ramadan pada tahun ini 1443. Alhamdulillah. Pada malam ni tajuk yang diberi pengkhususan kepada saya dalam tempoh 20 minit saya difahamkan. Insya-Allah saya cuba ringkas seringkas-ringkasnya ya untuk perbahasan tajuk apa dia? Kejar malam Lailatul Qadar. Jenuh ligan. Kejar malam Lailatul Qadar. Tadi pakat keluar separuh dah, pakat duduk ligan tu insya-Allah. Semoga mereka juga mendapat Lailatul Qadar karena mereka melangkah kaki mengejar Lailatul Qadar insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah taala telah beri peluang kepada kita untuk berada pada bulan Ramadan pada tahun ini, dan di sebalik Ramadan itu juga iaitu bulan yang sangat-sangat mulia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Ulama tafsir mentafsirkan, ulama hadis membahaskan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Bukan sekadar Al-Quran sahaja diturunkan pada bulan Ramadan, bahkan Taurat juga turun pada bulan Ramadan, Injil juga turun pada bulan Ramadan, Zabur juga turun pada bulan Ramadan, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam juga pada bulan Ramadan. Saya rasa apa yang saya sebut pada malam ini dalam perkara ini tuan-tuan, kita dah semua dapat bayang betapa istimewanya Ramadan. Sebab tu kalau seorang yang mana yang Allah Ta'ala bagi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan ini, yang dia tidak manfaatkan betul-betul, Allahu Akbar, rugi serugi-ruginya. Kita tengok bulan ini yang kita duduk pada hari ini, Allah pilih turunkan Quran. Bukan sekadar Quran, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf diturunkan pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan dalam sepanjang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu rahsia. Satu malam yang perlu kita kena kejar, yang perlu kita kena cari. Malam itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Apa dia Lailatul Qadar? Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim ini pada malam yang mana yang besar qadarnya, yang tak dapat nak bandingkan besar ganjaran pada bulan Ramadan, pada malam itu, yaitu disebut sebagai Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Lailatul Qadar ini? Apakah yang besar sangat Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, yaitu malam Al-Qadar ini yang dikatakan satu malam yang besar, satu malam yang luas, yang mana beribadat pada malamnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam kita melakukan amal ibadat itu, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni tuan-tuan menyamai 83 tahun 4 bulan. Dalam masjid ni siapa yang ada umur 83? Ya, yang mana 83 tahun 4 bulan, satu malam yang kita melakukan amal ibadat. Kalau kita nak dihitungkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam yang Allah Ta'ala anugerahkan ini, yang mana yang merupakan tempoh umur ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup panjang. Tuan-tuan, kalau kita duduk di atas dunia ni, umur kita 50 tahun bererti 50 kali kita jumpa dengan Ramadan. Ramadan lintas kat kita 50 kali. Kalau umur kita 40 tahun, 40 kali Ramadan lintas kita. Tetapi sejauh mana kita mengejar? Kalau ikut tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tempoh kita duduk di atas dunia ni sangat pendek. Yang disebut sebagai hentian dunia ni, iaitu merupakan hentian yang keempat, merupakan hentian yang sangat pendek. Kita sudah melalui 3 hentian yang lalu pada alam arwah. Yang kedua, kita singgah sekejap perjalanan hidup kita di hentian yang kedua pada alam zuriat. Kita duduk dalam badan ayah kita, kita duduk di tulang sulbi ayah kita, kemudian kita dipindahkan berada pada alam yang ketiga yang disebut sebagai alam rahim. 9 bulan kita berada dalam alam rahim, kita duduk dalam badan mak kita, kemudian kita lahir ke dunia ini. Tak lama, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 100 tahun. Walaupun ia hidup di atas dunia 100 tahun, tuan-tuan, ini sekadar perhentian, bukan RNR lagi. RNR ni luas sikit, perhentian ni dia kecil sikit. Kemudian kita akan berpindah ke alam yang kelima yang disebut sebagai alam barzah. Tuan-tuan, kita duduk di barzah bukan 100 tahun. Ada yang mana yang telah pergi mendahului kita, mak kita ke, ayah kita ke, tok kita ke, tok nek kita ke, yang duduk di barzah 100 tahun. Tak ada, lebih ratusan tahun, ribuan tahun berada dalam barzah. Tak tahu berapa ribu tahun akan berada di barzah, mungkin juta. Cukupkah kita dengan kita nak mengumpulkan amal ibadat dalam usia yang mana yang singkat ini? Sebab tu di antaranya Allah Ta'ala anugerahkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam kamu buat amal ibadat yang mana kamu akan dapat ganjarannya 83 tahun 4 bulan. Tahun depan insya-Allah kalau kita dapat lagi, maka akan digandakan lagi. Dah jadi berapa tahun dah? Tahun depan sekali lagi kalau kita dapat lagi banyak. Sebab tu jangan abaikan, membiarkan Lailatul Qadar itu pergi begitu sahaja tanpa kita memilikinya. Insya-Allah tuan-tuan, sekiranya kalau ada masa saya akan sebut bagaimana ada golongan yang diharamkan oleh Allah untuk mendapat fadilat Lailatul Qadar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang istimewa sangat yang dikatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin ini? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
pada malam itu malaikat yang diketuai oleh Jibril, dan turun mereka itu dengan izin Tuhan dengan membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut, akan mengikut apa yang mana yang kita tentukan, mengikut apa yang kita mohon. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang dapat Lailatul Qadar ini, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan makbulkan insya-Allah, dan kebaikan itu sehinggalah Ramadan akan datang. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak dapat tidak, memang patut kita kena mengejar Lailatul Qadar, dan tempoh masanya pun tak lama. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tempoh dia iaitu sejahtera malam itu sehingga terbitnya fajar shadiq, sampainya waktu subuh tu ya. Waktu subuh tuan-tuan, lepas subuh kita akan dapat lihat tanda-tanda dia. Masa tu orang yang Allah Ta'ala halang tu, dia akan menyesal. Nah, kalau saya nak sebut secara ringkas tuan-tuan, di masa yang singkat ini antara berlakunya Lailatul Qadar. Sebab tu di antara tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar yang disebut oleh alim ulama, iaitu pada malam Lailatul Qadar itu suasana menjadi terang benderang kerana terlalu ramai malaikat yang mana yang bersama dengan malaikat Jibril selaku pemimpin mereka turun ke bumi bagi mengimarahkannya. Kedudukannya itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada Lailatul Qadar itu yang mana antara tandanya dia jadi cerah. Malaikat Allah Taala ciptakan daripada cahaya. Jadi cahaya turun walaupun pada malam tu bukan bulan besar. Bukan bulan besar, tetapi dia jadi cerah. Cerah yang mana yang sangat luar biasa. Yang berlaku perkara ini, tanda-tanda ini selalunya 2/3 malam. Selalunya pukul 2 pagi, pukul 3 pagi akan nampak, iaitu cerah yang mana malaikat turun, yang mana menurunkan rahmat, mengangkat doa yang mana yang didoakan oleh manusia ketika mana mereka yang mendapat Lailatul Qadar. Di antaranya lagi tuan-tuan, tandanya selepas subuh disebut tanazzul, iaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Lepas daripada fajar itu terbitnya matahari, sebelah paginya matahari akan jadi mendung. Bukan hujan tapi dia mendung. Matahari yang kita tengok selalunya oren, kita tengok kuning. Matahari ini kalau berlaku malam Lailatul Qadar semalam, pagi itu matahari akan jadi putih. Matahari akan kelihatan putih dan nampak mendung. Tu tanda dah melepas. Silap aku tak qiyamul lail semalam. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kalau diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat Lailatul Qadar ini, nak buat macam mana? Apa yang mana yang kelebihannya? Ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk mendapat Lailatul Qadar, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima khairu kullahu wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan ini iaitu bulan Ramadan tiba menemui kamu. Ramadan akan sampai kat kita. Hari ini confirm Ramadan sampai kat kita. Dah berapa hari kita berada pada bulan Ramadan, pada satu malam yang mana yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Sesiapa yang diharamkan mendapat kelebihan itu, maka dia diharamkan daripada mendapat semua kelebihannya. Kalau kata siapa yang tak dapat Lailatul Qadar, kejar tapi tak dapat, dia menjadi manusia yang sangat malang. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat Lailatul Qadar ini bukan satu yang mudah. Dan Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya seorang yang mana yang tidak diharamkan daripadanya, yang berpeluang
mendapat kebaikan Lailatul Qadar itu, melainkan orang yang mana yang diharamkan daripada mendapat kebaikan tadi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hanya mereka diizinkan Allah. Sebab tu nak dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, pasal itu kita kena bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita, sentiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rezekikan aku Lailatul Qadar. Sebab tuan-tuan, bagi pengalaman orang yang pernah mendapat Lailatul Qadar, dia tahu yang mana pada malam tu tuan-tuan dia akan mengantuk yang luar biasa. Kalau waktu lain kita qiyamul lail, kita boleh lena masa tidur, masa sujud kita boleh lena. Waktu lain, malam-malam lain masa sujud kita boleh lena. Bagi orang yang tahu apa nak biasa ni. Tapi Lailatul Qadar ini rokok pun boleh lena. Tu nak kata mengantuk sungguh ni. Nak perhabis 2 rakaat tu Allahu Akbar sangat berat, tetapi kelebihannya yang sangat besar. Malam tu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mencurahkan segala-galanya. Pasal itu ada kita dengar ada orang yang mana yang dapat melihat bagaimana pokok menunduk, air telaga penuh, tu semua makhluk Allah. Bahkan tuan-tuan, di antara rahsianya lagi, anjing tak akan menyalak pada malam tu. Anjing pun tak akan menyalak pada malam tu, yang mana semuanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makhluk Allah yang Allah taala ciptakan, bukan macam manusia yang diciptakan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita sibuk dengan perkara yang lain. Jangan kita sibuk perkara yang lain. Fokus terutama akhir Ramadan ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain kepada keluarganya, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhiri min Ramadana. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Malam ni masuk pada malam yang ke-20. Dah masuk 10 akhir. Malam yang ke-20. Saya malam ni malam ke-21. Saya awal sehari. Sebab awal Ramadan saya berada di Afghanistan. Jadi 1 Ramadan di Afghanistan pada hari Sabtu. Sama dengan di Mekah, Malaysia hari Ahad baru puasa. Jadi lebih sehari. Jadi kita rebut pada malam 10 akhir ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita ni manusia. Bila kita dapat Lailatul Qadar tuan-tuan, apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Sesiapa yang bangun beribadat pada Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pengampunan, pasti diampunkan dosanya yang terdahulu tuan-tuan. Yang pertama, bila kita dapat, kita berdoa, mohon kepada Allah semoga Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu diajak ulama, ajak kita supaya kita berdoa apa? Allahumma innaka afuun karim. Tu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita yang mana yang telah kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu saya nak kongsikan pada malam ini juga, iaitu berkaitan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh kepada umatnya turut bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Bagi mendapat kelebihannya, baginda beriktikaf di masjid, bangun qiyamul lail, beribadat pada waktu malam, bertahajud, bertadarus Al-Quran, berdoa dan sebagainya. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha melaporkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu
baginda sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadat dan mengerahkan keluarganya untuk melakukan amal ibadat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercampur ataupun tidak bersama dengan isteri-istrinya pada bulan Ramadan. Insya-Allah tuan-tuan, cuba kita berazam bermula daripada malam ini sampailah malam raya, kita berazam. Berazam apa? Berazam supaya insya-Allah aku nak hidupkan malam Lailatul Qadar ini. 10 malam akhir ni kita tak tahu nak berlaku malam bila. Insya-Allah mula pada malam ni biar lampu kita ni, lampu masjid ni tutup pada pukul 7.30 pagi esok. Pakat-pakat kita rebut peluang i'tikaf. Di rumah tak boleh i'tikaf. I'tikaf, tadarus Al-Quran, beribadat dan berdoa kepada Allah. Jangan kita sibukkan diri kita, jangan duk berangan, sibukkan diri kita, terutama 10 akhir Ramadan. Tapi apa akan daya tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh lawan dengan nafsu kita. Ni kita kena lomba, kita takut kita tergolong dalam golongan yang diharamkan oleh Allah tadi. Pasal apa? 10 malam akhir itulah yang dia perlu nak buat apa? Bazar raya, kuih raya. Semua tu adalah gangguan yang boleh menyebabkan kita ini lalai daripada mendapat Lailatul Qadar. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak? InsyaAllah tuan-tuan, selain daripada kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah bila kita dapat Lailatul Qadar, ada orang yang mana yang hanya melihat tanda-tanda sahaja dan tanpa melakukan apa-apa ibadat, tidak termasuk dalam golongan kumpulan yang mendapat kelebihannya. Hanya orang yang mana yang menghidupkan malam itu dengan ibadat tanpa mendapat kelebihan, tanpa melihat apa-apa tanda yang luar biasa. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan pasti akan bertemu dengan satu malam daripada malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Ada yang special lah ni kalau nampak satu benda yang luar biasa. Pukul 3 pagi contoh, dia bangun, dia nampak sungguh cerah, dia nampak sungguh perkara-perkara yang pelik, dia ambil gambar, dia viral, malam ni Lailatul Qadar, betul dia tidur balik. Ni tak tergolong. Jadi kita kena usaha. Jadi apa tuan-tuan yang kita nak? InsyaAllah azam kita 10 malam akhir ni kita minta sungguh-sungguh, sekiranya kalau kita dapat apa yang kita nak bermula Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan. Kalau kita nak berkat hidup kita, berdoalah kepada Allah. Kita nak apapun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak rezeki kita murah tuan-tuan, banyaklah infak, sedekah pada malam-malam Al-Qadar ini. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mula daripada malam ini kita nak rezeki kita murah, mula daripada malam ini sampai malam raya kita cuba usaha infak, wakaf, sedekah dan sebagainya setiap malam. Contoh lah ni kan sekarang ni kan mudah dengan apa internet banking kan, kita boleh wakaf setiap malam RM10 contoh. RM10, 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 RM10. Mungkin malam-malam yang kita wakaf itu jatuh pada Lailatul Qadar. Kalau kita nak banyak lagi, 100. Moga-moga ada malam-malam yang kita wakaf itu jatuh Lailatul Qadar. Mengikut kita nak banyak mana, kita lagi banyak kita bagi, lagi Allah Ta'ala akan ganjarkan kepada kita yang mana pada hari-hari yang akan datang insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masa tidak mengizinkan saya, mohon maaf karena lebih masa sikit pada tazkirah pada malam ini. Insya-Allah kita akan bertemu semula pada malam-malam yang akan yang pada pengajian kita yang akan datang insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri tazkirah pada malam ini, saya ambil kesempatan sikit. Yang pertama, untuk melancarkan derma jihad, untuk khusus pada malam ini tuan-tuan, untuk wakaf kitab. Sebab saya diberi tanggungjawab oleh Dewan Ulama untuk memegang jawatan sebagai pengurusi Majlis Muafakat Pondok Malaysia. Jadi saya kena memantau pondok-pondok seluruh Malaysia. Jadi insya-Allah di antara program yang kita buat iaitu program wakaf kitab. Wakaf kitab ini insya-Allah daripada yang kita kumpul-kumpul ni, contohnya kalau satu-satu pondok perlukan kitab, dia perlukan kitab penawar bagi hati, nak berapa buah? 100 buah kita akan bagi daripada hasil
wakaf tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah tuan-tuan, semoga dengan wakaf kita banyak mana kita nak wakaf, kita wakaf silakan. Semoga insya-Allah malam ini kalau diizinkan oleh Allah Lailatul Qadar, insya-Allah pahala kita yang sangat besar. InsyaAllah rebut peluang tuan-tuan. Walaupun kita tak boleh mengajar kitab tu, tapi orang akan mengajar kitab nanti kita dalam kubur. Kita dapat pahala. Mari mana pahala ni? Baru kita teringat satu malam kita telah mewakafkan kitab. Budak tu mengaji gunakan kitab yang kita wakaf. Dia alim dan dia mengajar. Kita dapat pahala tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan. Sehingga jangan sampai tahap kita menyesal ketika mana dalam kita di alam barzah. Kullu mayyitin nadamun. Tiap-tiap orang yang mati akan menyesal. Sebab apa? Sebab tak rebut peluang ni tuan-tuan. InsyaAllah saya letak tabung di belakang tu, pakat-pakatlah niat wakaf untuk pembelian kitab untuk pelajar-pelajar pondok seluruh Malaysia. 250 buah pondok. Saya target insyaAllah kalau Ramadan ni kita boleh kutip, lepas raya ni sampailah insyaAllah, kalau panjang sampai Raya tahun depan, kalau banyak boleh kita agihkan kitab-kitab wakaf ini kepada pondok-pondok mengikut permintaan pondok, kitab apa yang mereka nak, insyaAllah tuan-tuan. Jadi akhir sekali di belakang tu sedikit saya bawa jualan amal tuan-tuan, boleh tengoklah belakang tu, membeli sambil menderma untuk dana pondok Ma'had Tafaqquh Fiddin insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir, 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 walillah.